Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yang bermaksud, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, yakni adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lepas telah kita terangkan satu hukum dalam ayat ini, iaitu apabila si mati itu mempunyai anak lelaki
dan anak perempuan, maka bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Maka dalam sambungan ayat ini, mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatain falahunna thulutha ma tarak. Yang bermaksud, tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Potongan ayat ini bermaksud sekiranya anak-anak perempuan yang ditinggalkan oleh si mati itu, bermaksud dia mempunyai anak-anak perempuan yang ramai, iaitu lebih daripada 2 orang, maka bagi anak-anak perempuan itu ialah sebanyak 2/3 daripada harta peninggalan si mati. Frasa ini menjelaskan kepada kita dengan jelas bahagian anak-anak perempuan yang ramai, iaitu lebih daripada 2 orang, maka mereka berkongsi 2/3 daripada harta peninggalan itu. Cumanya ayat ini tidak menjelaskan secara langsung bagaimana pula jika si mati hanya meninggalkan atau mempunyai 2 orang anak perempuan sahaja, bermaksud tidak ramai ataupun tidak lebih daripada 2 orang. Terdapat satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahawa 2/3 itu adalah bahagian 3 orang anak perempuan dan ke atas, iaitu 4, 5 dan sebagainya. Adapun bahagian bagi 2 orang anak perempuan ialah separuh ataupun setengah. Ini pandangan berdasarkan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun pandangan jumhur ulama, 2 orang anak perempuan sama seperti bilangan anak perempuan yang lebih daripada 2. Bermaksud jika si mati meninggalkan 2 orang anak perempuan, mereka juga menerima bahagian 2/3, seperti mana jika si mati mempunyai lebih daripada 2 orang anak perempuan. Bermakna ini adalah pandangan majoriti ulama, dan pernah juga dikatakan oleh ulama mengatakan bahawa terdapat pandangan mengatakan bahawa Ibn Abbas telah kembali ataupun telah menarik balik pandangannya dan bersetuju dengan pandangan jumhur, iaitu bagi 2 orang anak perempuan sama seperti bahagian anak perempuan yang ramai atau lebih daripada 2, iaitu 2/3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula apa yang berlaku sekiranya si mati meninggalkan hanya seorang anak perempuan. Lalu Allah berfirman, wa in kanat wahidatan falahan nisf, dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 ataupun separuh harta itu. Bermaksud si mati hanya mempunyai seorang anak perempuan dan tidak ada anak lelaki, maka anak perempuan itu mendapat separuh daripada harta peninggalan si mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka sampai pada frasa ini boleh kita katakan dan boleh kita simpulkan bahawa terdapat 3 situasi. 3 situasi yang melibatkan anak-anak dalam hal pewarisan harta ini. Yang pertama, apabila si mati meninggalkan anak-anak yang terdiri daripada lelaki dan perempuan, maka dalam hal ini pewarisan harta untuk mereka ialah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi seorang anak lelaki, baginya sama seperti 2 bahagian bagi anak perempuan. Situasi yang kedua, apabila si mati meninggalkan 2 orang anak perempuan dan lebih, dan tidak ada bersama-samanya ataupun tidak meninggalkan anak lelaki walau seorang pun, bermaksud anaknya semua perempuan dan bilangannya 2 dan lebih. Dalam keadaan ini, maka bagi anak-anak perempuan itu sama ada 2 ataupun 3 ataupun 4 atau lebih lagi, maka bagi mereka semua berkongsi 2/3 daripada harta peninggalan tersebut. Yang ketiga, apabila si mati hanya meninggalkan seorang sahaja anak perempuan dan tidak ada anak lelaki, maka dalam keadaan ini dan situasi ini, bagi anak perempuan itu separuh
ataupun setengah daripada harta peninggalan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula kepada kita tentang pewarisan harta setelah diterangkan berkenaan dengan pewarisan harta yang melibatkan anak-anak. Diterangkan dan jelaskan pula pewarisan harta yang melibatkan kedua ibu bapa. Bermaksud si mati ketika matinya meninggalkan kedua ibu bapanya. Allah berfirman, "Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus." Yang bermaksud, dan bagi ibu bapa si mati tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara iaitu adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 3 keadaan yang melibatkan kedua ibu bapa, iaitu bila si mati meninggal dan masih ada baginya kedua ibu bapa. Situasi yang pertama ialah apabila si mati mempunyai anak, maka ibu bapa si mati mendapat setiap seorang daripadanya 1/6 daripada harta peninggalan tersebut. Adapun situasi yang kedua ialah apabila si mati tidak mempunyai anak dan dia ada kedua ibu bapa yang masih hidup, maka dalam keadaan ini bagi ibu si mati mendapat 1/3 daripada harta peninggalannya. Adapun bagi ayahnya pula mendapat bakinya, iaitu 2/3, kerana si mati tidak ada waris lain selain kedua ibu dan ayahnya. Tetapi sekiranya di samping ibu bapa itu ada suami yang ditinggalkan atau ada isteri yang ditinggalkan, maka bagi ibu itu juga 1/3 dan bagi ayah juga 2/3, tetapi setelah dibahagikan bahagian untuk suami atau pasangan yang ditinggalkan. Dan dia merupakan pandangan jumhur para sahabat yang menjadi pilihan para imam yang 4 dan kebanyakan para fuqaha. Situasi yang ketiga pula ialah apabila si mati meninggalkan kedua ibu bapanya bersama adik-beradik yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus. Bermaksud sekiranya bagi si mati itu ada adik-beradik si ibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa atau adik-beradik si ibu, baik adik-beradik lelaki maupun adik-beradik perempuan, semuanya atau bercampur, maka dalam keadaan ini bagi ibu si mati itu 1/6 dan bakinya adalah untuk si bapa, dan tidak ada sebarang bahagian untuk adik-beradik kerana mereka mahjub, iaitu terhalang kerana adanya ayah. Cuma jika diperhatikan syarat yang Allah letakkan dalam ayat ini, iaitu dalam mengurangkan bahagian ibu daripada 1/3 menjadi 1/6 itu ialah ikhwah. Ikhwah bermaksud bukan seorang adik-beradik. Bermaksud jika ada adik-beradik seorang sahaja, maka ia tidak akan menghalang si ibu untuk mendapat 1/3, bahkan dia tetap dapat 1/3 walaupun bagi si mati ada seorang adik-beradik. Adapun jika ada 2 orang dan ke atas, maka jumhur para sahabat dan ulama mujtahidin berpandangan bahawa ia akan menjadikan bahagian si ibu daripada 1/3 kepada 1/6. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah akan kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.